والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية إلى صراط مستقيم. اللهم آمين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam satu kawasan, satu tempat, satu surau atau masjid, tempat kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tenang dan hujan renyah-renyah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, malam 27 ni kalau di negara Arab macam pesta. Malam 27 dia pasang khemah, dia menjaga budak-budak tak balik rumah lah. Semua isteri halau lelaki keluar duduk di masjid. Kalau balik buka pintu, bapak kenapa pulang pak? Tak dibenarkan. Kalau balik rumah tengah malam, isteri tak buka pintu lah. Pasal malam 27 dia halau lelaki dia keluar mencari Lailatul Qadar. Kita malam 27 pi Lailatul Qadar. Cari baju raya tak cukup kuih raya tak cukup lagi, minakutkan. Dia kalau pergi dekat Hanika tu penuh mereka, sampai atas dibaik tu mereka tak semayang tu mana Allah mana. Kalau pasang kemah buat surah pangku pun tak apa, patut mereka balik. Tapi disebabkan tidak rebut peluang yang Allah beri kepada kita, maka kita jadi orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Waliyahzubillah. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, ada orang kata pakalah tak main. Genau sekarang ni 2 kali dah tak mari. Malam ni main. Saya ingat bulan 5 khutbah sekali lah. Khutbah sekali. Tak sedih tu kan? Tuan sedih tak kalau? Sedih tak kalau? Tak, kami menang. Kalau ketik lah banding kalau. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah sekalian, kita duduk di hujung-hujung Ramadan yang mana para malaikat akan menangis di malam Syawal. Kenapa? Allah buka pintu neraka. Orang-orang yang saleh mereka menangis di malam raya. Kenapa? Hilang kerahmatan Allah, hilang keberkatan yang Allah nak bagi dalam bulan Ramadan. Wa law ya'lamu an-nasu ma fi Ramadan min khairatin latamannaw an yakuna Ramadan as-sanata kullaha aw kama qala. Kalaulah manusia itu tahu apa kelebihan Ramadan dengan keberkatan Allah bagi, pakat berdoa, ya Rab, bagi Ramadan ini sepanjang tahun tidak ada raya, tidak ada apa tuan. Ramadan. Apa kelebihan Ramadan? Tuan boleh main malam ni. Saya dah main keluarga ni tak bisa ramai kata orang ni. Saya dah takut silap tarikh kok dia ustaz lain mah. Main malam ni ramai, hujan pula. Dia kata kalau hujan lagu ni motor 4 biji, kereta setengah biji tu Tapi malam ni ramai, masya-Allah tabarakallah. Kita main tuan-tuan, bukan nak sembahyang benda wajib, nak sembahyang sunat. Haduk keluar ramai-ramai di masjid malam ni, semua nak sembahyang sunat. Tapi berapa ramai yang tak sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah? Berapa ramai yang bila masuk waktu zuhur, waktu subuh, waktu maghrib, waktu isyak, dia buat bodoh tak sembahyang sunat. Tapi tarawih pacak nombor 1 lah. Kadang-kadang subuh tak sembahyang, tarawih dia sembahyang. Orang beritahu tak sembahyang. Dia kata saya baru ni pergi umrah Ustaz, sembahyang subuh di masjid, 1 fardu Allah ganda 100,000.
Saya duduk di Madinah Ustaz, satu fardu Allah ganda 1,000 pahala. Jadi kalau takat tinggal sembahyang subuh 2-3 kali Ustaz, kalau pergi umrah tu tak ada apa lagi. Saya duduk Mekah, ada kata Ustaz, saya duduk Mekah 9 hari, 9 kali subuh saya sembahyang. 900,000 Allah bagi kat saya Ustaz. Takat tinggal 2 kali tak sembahyang subuh, tolak dengan 900,000 tak ada apa lagi Ustaz. Sebab itu tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, orang dia tak nampak kelebihan Ramadan, semua orang boleh main. Hak tak pernah tengok surau pun tak masuk dalam masjid. Lepas tu orang azan, ada orang azan pukul 11 pagi, dia pakat doku main masjid, dia fikir pakat terlebih main tengok. Hoi, hang duk azan baru pukul 11 pagi ni. Orang motong pun tak kelik di mulut dia azan. Marah ni orang duk motong tak kelik, hang duk di azan pukul 11 pagi macam apa? Satu kampung keluar. Dia kata aku azan saja. Mana boleh saja? Hang gila kot. Dah hampa gila. Hang azan tengah hari, hang kata kami gila. Hampa yang gila. Aku azan pukul 5.46 pagi. Sekong tak main, dia kikir pun tak main, Tok Imam tak main, YB tak main. Tapi bila aku azan pukul 11, hampa pakat main. Macam mana? Dia tanya Tok Imam, hang main nak sembahyang apa Tok Imam? Dia tanya dia kikir, hang main pukul 11 ni, hang nak sembahyang apa? Dia tanda dengar azan, pagi tadi aku azan sekok tak main. Hampa semua kita, aku seorang tu. Balik bodoh itu kan. Jangan main-main. Kalau orang azan tengah hari, tuan-tuan jangan duk orang tak tawan, tanya dulu yang azan macam mana. Hampa pergi semua tak tawan, tak rubuh helmet, siap dia rembah apa, balik botol dia. Jadi dalam bulan Ramadan ni ada satu benda yang Allah nak bagi, iaitu ketakwaan kepada Allah. Manusia tu ketegak orang mana tu, ketegak orang mana pun, tapi bila masuk Ramadan, hati dia lembut, dia boleh main sembahyang. Tapi tak kuliah tak juga. Ada setengah tempat terpaksa buat 4, lepas tu tazkirah. Buat 4, tazkirah. Takut orang lari. Saya kata buat 13, habis. Tak kira kita tazkirah. Boleh kita belajar bagi 12? Boleh tuan-tuan. Lailatul Qadar dan malam ni insya-Allah. Mana 27? Tak mau tunggu. Kita buat sampai 12. Tuan-tuan sambung. Tazkirah orang lain sampai 10. Saya balik ya. Saya balik. Tuan-tuan tunggu. Bila masuk winter, dia bisik kami kan. Adik. Dia kata, awal. Kita harus dia hempang ni tak balik. Sembahyang tadi boleh. Nak dengar tazkirah tak mau. Tak apa lah. Boleh sembahyang tazkirah pun kira-kira. Ada setengah tempat, bila habis tazkirah, bila nak mula tazkirah, selama pakai keluar. Saya kata hak keluar tu orang yang paling bodoh kalau keluar tanpa sebab. Kalau nak terberak, nak ciri, nak kencing silakan. Tapi kalau keluar tu sebab tak mau dengar tazkirah, nak balik rokok duk hidup, dia memang orang paling bodoh malam ni. Kerana apa? Allah nak bagi rahmat, dia lari. Duduk dalam surah tak boleh lari keluar. Tapi tuan-tuan, alhamdulillah, Ramadan yang Allah beri kepada kita manfaat dengan sebaik-baiknya. Apa yang Allah nak dalam bulan Ramadan ni, ibu-ibu, bapa sekalian? Apa yang Allah nak bagi? Kita ni bila anak-anak balik sekolah susah hati. Susah hati ya? Susah hati. Kalau anak tak terlibat dengan ni pun takut terlibat dengan kemalangan. Takut. Macam kemarin 2 orang aksiden atas highway, mati. Bersenang dengan kawan, jatuh, mereka nak mati 2 orang. Saya ada masa tu, saya tengok mayat, tengok seorang tu muka terenyuh dekat dengan divider. Pecah muka, seorang lagi tu pecah lintai ni, duduk tengah jalan. Saya ada program yang harus start kemarin 9 pagi, kilometer 68. Saya terus sebelum start dalam pukul 4 lepas telefon. Rupanya yang mati tu anak murid saya. Saya pun dah tak perasan kan. Lepas 5 orang, terbalik 3 orang. Allah tak gerakkan. Saya nak berhenti tapi tak boleh nak berhenti. Kita tengah laju, berhenti pakat jadi kalut. Dan kita bila anak balik sekolah, kita takut benda-benda tu berlaku. Ataupun kita takut anak kita terlibat dengan benda-benda yang lain. Main meracun. Apa ni masuk meracun, main buruk. Macam-macam. Sebab itu dalam bulan Ramadan ni Allah nak wujudkan satu sifat yang namanya taqwa. Ya Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang telah beriman kepada Allah,
telah diwajibkan berpuasa kepada kamu sama dengan orang yang sebelum daripada kamu. Moga-moga jadi orang yang bertakwa. Moga-moga Allah kata la'allakum tattaqun. Moga-moga harap hampa ni jadi orang yang bertakwa kepada. Apa makna takwa? Takwa ni buat baik, tinggal jahat. Tok Fatih ni atas mimbar, ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Aku wasiatkan kamu dan diri aku akan takut hanya kepada Allah, dan orang yang hanya takut kepada Allah, dia adalah orang yang berjaya. Tapi tu imam tu takut kat JKK, takut kat jabat agama, takut kat mufti, takut kat kerajaan, takut kepada pemerintah. Tu imam tu pemohong munafik, dia bukan orang bertakwa kepada Allah. Betul tak? Orang bertanya jawab. Semua bukan main kemat. Ittaqullah. Orang semangat. Ada orang main parti tak? Lama sikit sembahyang tak bawa bunyi dah. Tok bila azan pun tak bunyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tok imam sembahyang pun baca al-ha tu kerat dia. Al-haakumut takasur. Allahu Akbar. Punya malas nak baca. Malam esok tuan-tuan baca panjang sampai tak mau berhenti. Dipayakan, rupa-rupanya kemarin ni alam tak masuk, hari ni alam masuk. Tu yang baca faham. Mangkuk. Lepas tu takwa apa dia? Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyidina Ali, takwa ni ialah yang pertama al-khawfu minal jalil. Takut hanya kepada Allah. Kita nak dalam bulan Ramadan ni wujud satu sifat takut hanya kepada Allah. Masuk awal Ramadan, kita tengok poster-poster tepi jalan, ada pandu tu tak pernah pakai kepiak, pakai kepiak putih, pakai jubah. Ingat ada buat konsert nasyid kan? Dia pun sign tulis selamat berpuasa. Ni sehari dua ni tuan-tuan, tengok gamak dengan bini tak pakai tudung dah. Hak awal tu nampak kemas dah, macam nak berubah, nak takwa kepada Allah. Tengok bini rambut jengui keluar betul-betul jam tuan-tuan, selera sikit. Takwa ialah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak wujudkan dalam diri kita takut kepada Allah. Anak takut kepada Allah, isteri takut kepada Allah, suami takut kepada Allah, pemerintah takut kepada Allah. Kita yang hadir malam ni takut kepada Allah. Apa takut ke Allah tu? Apa maksud? Takut dekat Allah, dekatkan diri dengan Allah. Takut dengan setan, lari. Takut dengan jin, lari. Takut dengan hantu, lari. Takut dengan polis, lari. Naik motor, nampak polis, berhenti. Dia apa berhenti? Protek tak ada? Ada? Apa? Sepeda tak pakai? Tak polis tanya-nanya. Woi, polis tak pernah tanya tu. Hang naik motor tak pakai baju, jadi ada lesen. Pakai helmet, protek tak jalan. Betul? Betul? Naik motor tak pakai baju, seluar tak pakai sepeda. Naik motor, pergi pegang. Pergi pegang bukan turun. Pakai helmet, pakai sepeda. Galah beg, pustek. Tahu bateri tu. Protek pos semua naik motor pergi. Polis buat roblok, polis saman. Ada polis lagi dalam kat tangan tak? Siapa polis lagi? Allah tak faham, baru tahu tengok muka, baru tahu kata polis. Saman ke tak? Tak saman. Saya dah syarat naik motor, dia pakai helmet, syarat naik motor. Ada rotek, syarat naik motor. Ada lesen, syarat naik motor. Lampu motor tu nyala, jalan kan? Sebab itu orang naik motor tak pakai tudung, tak kena saman. Tak pakai helmet, kena saman. Kalau kita bawa bini kita naik motor pakai telekung, kita pakai helmet, bini pakai telekung, bini kita kena saman sebab tak pakai helmet. Kalau naik motor bawa bini tak pakai tudung, bini kena saman. Bukan pasal saman tak pakai tudung, pasal saman tak pakai helmet. Tuan faham tak? Ini situasi yang berlaku. Jadi takut hanya kepada Allah. Dalam Ramadan ini nak wujud masa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak takut kepada Allah ni masa Allah. Macam abang tadi, takut bini. Takut ke isteri? No. Belan? Berjawab dulu yang bagaimana? Belan takut bini ke belan? Tak ada. Jawab tu, kau main tak? Tak main.
Baik. Siapa tak takut kat bini tuan-tuan? Semua orang takut. Takut apa? Takut isteri tak sayang kat kita. Betul tak? Takut isteri tak taat kat kita, takut isteri tak hormat kita, takut isteri curang dengan kita. Betul? Semua orang takut. Isteri pun begitu, takut laki kahwin lain, laki lawa. Kan? Tak lawa mana lah. Perut kalau naik motor, perut duduk atas meter lah. Lepas tu dia buat motor skuter lagi, lampu duduk di bawah, di kepala tu tak ada lampu dah. Untuk orang yang perut besar duduk atas tu, buat je lah. Jadi kita takut kepada suami kita, takut suami kita tak redha dengan kita, takut suami kita tak sayang kita, takut isteri kita tak taat kita. Kita takut kepada Allah. Kita bimbang Allah tak bagi rahmat dia kepada kita. Sebab itu kita makin dekat dengan Allah. Kita makin dekat dengan Allah. Ni orangnya awak tak pergi semayang, nak cari mampu, awak pergi semak. Lu daripada pesan kena takut kepada Allah. Yang tu takut ke tapi itu semua tak takut kepada Allah. Dah. Orang yang takut kepada Allah, dia menghampirkan diri dia dengan Allah. Bimbang Allah, tengok dia duduk dalam keadaan dosa. Dia tidak suka melihat diri dia. Dia tidak suka Allah melihat diri dia dalam keadaan dosa. Tak ada satu detik yang dia lakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna takut. Kita masuk bazar Ramadan. Apa kita nampak dalam bazar Ramadan? Dia bukan nak dia makan, dia jual pakaian. Dia jadi pusat fashion. Daripada budak kecil sampai budak besar. Ustaz pergi bazar Ramadan, tak bagi. Itu yang jual makan. Zaman dia sup ahyanan. Ahyanan, labas, nadiranya. Nah, dia jangan-jangan ambil dia lah, kadang-kadang. Ahyanan tu kadang-kadang. Jadi kalau kita pergi bazar Ramadan, apa kita nampak? Kita akan nampak orang pakai ketan. Pak Ustaz nak tengok ya? Dah, auzubillah. Kalau dia tengok gini ya. Tuan-tuan, masuk bazar Ramadan kita akan nampak manusia yang menedahkan aurat. Dia puasa tapi dia tak aurat. Dia tak pakai tudung, lalu dia pakai tudung. Lalu dia layak masuk syurga daripada tuannya. Ayam yang dia jual itu layak masuk syurga. Pasal apa? Ayam tu pakai tudung, tuan tak pakai tudung. Lauk itu beriman, tuan tak beriman kepada Allah. Tuan ramai tuan-tuan hang ni tu. Ada orang masuk pakai baju merah, sarung kain merah, rambut merah, pakai ketak aerobi, duduk depan saya tak tengok. Saya tak tengok semua ni. Semua duduk depan kita beli kurma. Saya dah kata Mak Saleh lah, beli kurma, dia tanya kawan tu, abang kurma ni nak makan macam mana? Tak pernah makan kurma. Kau ni pun cerita Nabi makan secara witir, Nabi makan secara ganjil. Makan 1, 3, 5, 7, makan ganjil. Saya lah dia kata kalau dia tanya aku nak tambah sikit je. Kalau dia tanya abang, kalau nak makan kurma macam mana? Saya akan jawab, kau bisa makan lagi? Tak bisa makan. Kalau tak bisa makan, kena makan 7 biji. Dan kena telan dengan biji-biji. Apa hidup sampai umur 40 tahun dah tak pernah makan kurma. Ini berat lah tuan-tuan. Masuk bazar Ramadan, puasa tu jaga tuan-tuan, aurat tak jaga. Ini satu benda yang kita rasa sedih. Dan inilah punca kepada berlakunya zina. Yang disebut oleh ahli parlimen Muslimat, Dr. Salah Zadilah dia daripada Rantau Panjang Kelantan. Dia sebut dalam parlimen bahawa ni, dia sebut dalam parlimen bahawa punca kepada berlakunya jenayah rogol dalam negara kita berpunca daripada pihak kerajaan yang membenarkan artis-artis K-pop masuk dalam negara kita dengan pakaian seksi dan memberi pengaruh kepada umat Islam dalam negara kita berpakaian seksi. Kerajaan juga bertanggungjawab. Tapi dia buat bodoh, buat betul pekak. Bila orang cakap tak agama dia buat. Itu punca dia tuan. Kalau artis sana main nyanyi K-pop tu pakai terbus mayang, tak apa. Pakai terbus dia lompat. Pakai itu umpat saja. Lompatlah sampai ke bawah. Konsert itu hanya untuk perempuan saja. Orang lelaki tak boleh masuk, tak boleh ambil gambar apa. Yang menyanyi itu pakai terbus mayang. Lompatlah sampai ke bawah pun tak apa. Ni masalahnya, pakai skandal saja, lompat depan gigi, dia gigi gelap, gigi hilang. Lepas nak balik orang banyak, kalau nak boleh nak, tak. Tak boleh nak, tak. Sebut tak jelas, gigi hilang.
Dia ambil pergi klinik pasang gigi, balik ada ustaz. Orang baru bunyi ada ustaz. Hak duk tanya orang itu ada bunyi gigi tak nak. Punya syok tengok lompat pakai sepeda tu. Mana masalah? Tengok sampai meleleh dia dok mau tahan bulu tengok. Bini pun tak pakai sepeda. La ilaha illallah. Sembang benda buat bodoh tuan-tuan. Kalau sebut K-pop ni satu benda yang bodoh yang kita rasa malu, tapi ada orang bangga dengan K-pop. Malu. Anak-anak kita tengok malu, tengok akhbar depan. Malu tuan-tuan. Sebab itu pertama kali dalam bulan Ramadan ni wujudkan rasa takut kepada Allah. Yang kedua, ar-ridha bil qalil, kita redha dengan yang sedikit yang diberikan oleh Allah. Allah bagi banyak mana pun kita redha. Kita kerja gaji kita neraka, jangan makan rasuah. Moga-moga dengan neraka itu Allah jadikan anak kita anak yang baik, isteri kita isteri yang baik, jiran kita jiran yang baik. Tersihalan redha. Orang yang duit sikit ni Allah Ta'ala berkat hidup dia tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok orang kampung susah, anak dia tak hantar pergi sekolah-sekolah, hak trio dia hantar sekolah kena bayar. Sanggup hantar mahal tahfiz sebulan 300, tampuk dia poket 350. Anak dan 6 orang hantar semua pergi. Sanggup tuan-tuan. Ayah ni kadang-kadang baju raya pun tak beli. Ayah kuih raya pun tak beli. Orang Taiwan tak beli kuih raya. Kalau aku beli, siapa nak makan kuih raya apa? Aku nak beli raya di rumah apa? Lepas tu ibu-ibu di belakang sana jangan sedih kalau suami tak beli kuih raya. Pergi raya rumah kan? Kalau semua pakat beli kuih raya, siapa nak makan kuih raya di rumah? Betul tak? Jadi jangan sedih. Kalau tahun ni suami tak boleh beli kain tirai bau, jangan sedih. Ni dia buat bulu muncul dengan hidung senang. Abang di pokok pakai dan abang tak boleh. Baru nampak dia ni. Abang ni di pokok di pokok. Panggil ni apa? Ni ambut. Dia buat bulu muncul. Sabar kalau suami tak ada duit, suami tak ada duit dalam bulan Ramadan ni nak macam mana? Tak boleh beli tirai bau. Sabar kan? Sabar. Tirai tu kali tu belakang. Jadi kalau ada sikit alamat pun nak kali. InsyaAllah balik try teknik tu. Dah pesan jangan hampiri tirai saya. Pasal kalau kali nampak dia punya dek tepi tu. Jadi peraya tak ada tuan-tuan. Tak ada peraya tak apa nak belilah apa. Tak pun peraya orang bawa bekas. Ni raya rumah banyak orang. Bos sikit lah, tak sikit. Buat ayat lah kata anak lena orang lena tu boleh bos sikit. Kena 10 orang rumah 2 kilo. Jadi ya. Jadi redha dengan yang sedikit. Dalam bulan Ramadan ni kalau Allah bagi kau banyak pun kita syukur, sikit pun kita syukur. Orang yang anak ramai pun syukur, anak tak ramai pun syukur. Orang yang isteri ramai pun syukur, isteri tak ramai pun syukur. Malam ni kita pun doa tuan-tuan, doa minta ni wa bil jannati dakhilin, minta dalam masuk syurga, betul tak? Kita minta doa bihurin ainin mutazawwijin, ya Allah kahwinkan kami dengan bidadari. Suami pula tambah Allahumma zawwijna zawjatan saniyatan wa salihatan innaka sami'ud du'a ya Rabb. Kahwinkan kami dengan bini nombor 2, hak lawa, hak cantik. Semuanya engkau dengar doa kami wahai Allah. Isteri tu belakang tak faham, amin. Itu laki nikah 2 kena redha. Macam apa amin? Tu dia kali kena bagi faham. Nak pergi ke Mekah, duduk di Padang Arafah tuan-tuan, ziarah di Jabal Rahmah. Jangan bagi suami jauh-jauh saat dia doa mengaku. Ya Allah, aku tu bini aku ada Allah tu. Dah lah gemuk, pendek, rambut mengetang, nama mak lah tu. Ya Allah, tu tak mau apa. Jadi tuan-tuan, dia duduk dekat-dekat, dia doa dekat-dekat, doa dekat. Ya Allah, aku ni, isteri aku ni, Allah, dia tertegang nak mampu. Bagilah hati dia lembut. Ya Rabbi, laki aku pemalas nak mampu. Ngaji tak pernah pergi Jumaat, pergi lewat-lewat. Ya Allah, apa berdekat lah tu. Dia Jabal Rahmah tu doa. Ini jangan begitu jauh. Jadi redha. Kalau suami kahwin 2 kena redha. Redha apa? Itu apa nak nikah 2? Oh, kami nak nikah 2 kan? Tak boleh kan? Doa bagi lelaki mati dulu, tambah nikah lagi. Nikah lagi gigi. Yang ketiga, al-isti'dad. Yang ketiga, al-amal bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Taala berikan kepada kita, apa yang Allah Taala turunkan kepada kita, wajib kita amalkan dalam kehidupan kita.
Kalau kita tak amalkan tuan-tuan, apa berlaku? Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quranul Karim, yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nar, ketika mana Allah membolak-balikkan muka-muka mereka dalam api neraka, Allah humbatkan mereka dalam api neraka, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Orang ada dalam neraka ni kata, ya Allah, kalaulah kami dulu taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Wa qalu rabbuna inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, atas dunia dulu kami mengikut pemerintah kami ikut pembesar-pembesar negeri kami. Fa'adalluna sabila, mereka telah menyesatkan kami, wahai Allah. Kami tak tulis demo dah bahawa kampung. Demo mari kampung, demo beri pitih, kami pun beri duit lalu. Tuan-tuan, duduk di akhirat, dia akan kata kepada Allah, Rabbana atihim di'faini minal azab. Ya Allah, mereka inilah pemimpin kami inilah yang telah menyesatkan kami, yang telah memesongkan akidah kami. Datangkan 2 siksaan ke atas mereka, gandakan siksaan kepada mereka, wal'anhum la'nan kabira, dan laknat mereka dengan laknat yang besar. Bila tuan-tuan ahli neraka masuk neraka, dia akan kata kepada Allah, tuan dia, pemerintah dia, raja dia, menteri dia, pemimpin dia telah menyesatkan dia, maka datangkan azab 2 kali ganda kepada mereka. Ini Allah telah rakamkan dalam Al-Quran Al-Karim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang tolak Al-Quran aku, yang tolak peringatan aku, baginya kehidupan yang sempit di alam barzakh. Atas dunia ni hang kaya raya, hidup hang senang, masuk kubur hang akan jadi orang yang paling sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Besok hang bangun di mahsyar dalam keadaan buta, mata tak nampak. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Dia berkata kepada Allah, kenapa aku dibangunkan dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Waktu aku duduk di Kedah dulu ni aku boleh celak mata. Pasal apa aku bangun di mahsyar aku buta? Allah kata apa? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Itulah balasan apabila datangnya peringatan demi peringatan, ayat demi ayat yang telah dibacakan oleh Nabi-Mu, yang telah dibacakan oleh para ulama-Mu. Hang buat bodoh, buat lupa, buat tak nampak. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Maka demikianlah hari ini kamu dilupakan oleh kami. Jadi apa yang Allah bawa kena terima. Ni kalau pak puasa dia jaga, daripada pukul 5.40 pagi berhenti makan lah. Berhenti siap 10 minit nak masuk sahur tu berhenti lah. Tunggu sampai orang azan. Dah orang azan tengok pula jam, betul ke lepas azan ni? Tengok kalender pula, betul ke? Buka radio pula dengar, masuklah. Punya jaga, takut batal puasa. Tapi dalam bab lain tak jaga, bab aurat tak jaga, bab solat wajib tak jaga, hubungan silaturahim tak jaga, akhlak tak jaga. Hukuman Allah yang lain kita persenakan. Mana boleh nak buat undang-undang keras tangan orang ni, mana boleh. Kalau buat juga habis huru-hara dunia ni. Siapa sebut ni? Orang Islam sebut. Kalau buat undang-undang Islam tak sesuai, sebab masyarakat berbilang tahu ni hang main tarawih, hang tanya ada orang ramai sayang. Masa anak kita nak sunat tu ada, kita punya orang ramai. Ni orang mau sunat anak buat. Lu punya masalah anak lu mau kerat, berapa banyak lu kerat kan? Ni uncle, gua mau pergi haji, boleh tak? Ada kita tanya orang kapiak, kita nak pergi haji, ada. Kita nak buka puasa, nak tanya orang kapiak. Kita nak pakai tudung, nak tanya orang kapiak. Ada. Ini agama kita, dia pun tak tanya kita bab agama dia. Kenapa bab agama kita? Dalam hukum Allah nak kena tanya mereka dulu. Kita lebih cakap lebih orang, menyebabkan orang bukan Islam jadi tak percaya kepada Islam. Ini masalah. Sebab itu kalau bab puasa boleh jaga, kenapa bab lain tak boleh jaga? Kalau dia pergi abang aku kena kopi, ni dia puasa tak tahu tu. Mereka nak kalau buat hudud juga, kalau menang bawah ni lah, buat hudud habis nak kat tangan. Kapiak tuan-tuan, kalau dia hina agama Allah tu kapiak, puasa tak ada apa.
Kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang puasa tak ada pahala, hanya dapat lapar dahaga. Tak ada pahala. Ini ada dalam Quran tuan-tuan, 30 juzuk. Kalau Quran tu dibuat ayat-ayat hudud, ayat-ayat qisas, ayat ta'zir, tak sempurna 30 juzuk. Kita duk marah kat Syiah kata Quran tak lengkap. Yang hampa kata hudud tak ada dalam Quran tu, sama lah. Itu tentang apa yang Allah buat, turun buat. Ni marah dekat Quran apa kepada semua Ratu Cantik. Belah yang ada tengok kat bawah Ratu Cantik tu tuan-tuan, dia marah pasal apa? Tak boleh masuk tani. Kita pakat menjawab, ini fatwa, tak boleh lawan. Kamu jangan hina agama Islam, kalau tidak kamu akan didakwa. Siapa kemana? Hak duk marah tu tuan-tuan, rokok tu di tangan ni. Fatwa rokok kata haram, tak ingat. Keramu rokok orang dari ini, orang mahal kita tadi duk lawan fatwa. Ya, insyaAllah. Sila-sila apa fatwa rokok haram, apa bila rokok? Sila-sila lah, biar ada. Kalau betul nak marah pada Ratu Cantik tu, pertandingan angkat berat, bina badan tu orang lelaki tadi tu sebab pakai sepeda. Orang lelaki pakai sepeda angkat badan kita pun haram. Ramai selama ni orang perempuan yang jadi atlet negara kita, dia pemain renang berirama. Ada atas 8, 24, 7 dia pakai telepon banyak lah. Doa pakai telepon banyak apa dah. 2 atas 8 tu 24 klik. Ini pasang nasi Asmaul Husna. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi ada. Tak ada. Dia pun lagu entah apa-apa lagu. Dengan pakai baju dia ketat, dengan pakai bikini saja, dia terjun dalam ayak tu, kita ada 2 orang elok tengok, siapa tak kata haram. Jangan jadi orang yang hanya bila ada peluang boleh kata haram, kata haram. Hak mana peluang tak orang ni nak kata, senyap. Lepas tu bila ustaz-ustaz turun cerita dalam kuliah, dia marah ustaz-ustaz. Ustaz panggil dah ustaz tu, kamu ustaz tu terah sangat. Dia bunyi tu lagi panggil ustaz tu main ngadak main jabat kan, dia pada terang kan. Panggil orang ahli report kali tu. Kalau nak panggil aku, panggil orang ahli report tu, tanya dia, aku salah tang mana. Kalau dia betul, saya letak jawatan, takkan mengajar lagi. Koyak kau dah bertembak di muka hang, bagi dia mengajar. Tapi kalau aku betul, dia kena mengajar minggu depan, aku nak tengok kira atau mana. Ni bila orang report, panggil ustaz tu, ni minta tolong pindah kontrol, minta jadi celaku pisang tu, kalau faham. Hak report tu celaku. Tak ni masalah. Bila tidak amal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikit bagi tekanan kat ustaz. Orang report atas semayang pun percaya. Kau tu tak bisa semayang, dengar hujung-hujung telinganya, buat report, tulis hantar pergi jalan agama, panggil dana ustaz tu. Orang report tak pernah panggil. Panggil main telinga orang tu, baru tulis. Suruh dia cerita, saya kata apa, salah tang mana, saya nak berhujah. Panggil tu imam sekali, panggil saya, panggil orang tu, dan duduk depan tuan syekh, sembang. Kalau saya salah, tu imam tak jawatan, saya pun takkan mengajar, bagi dia mengajar. Kalau saya betul, dia kena mengajar juga. Nak tengok dia kira tu orang. Minggu depan buat poster muka dia, khutbah Jumaat. Hari-hari pertama, hari kedua ni, dia khutbah di 2 jam. Ada berani? Ada. Dulu tu di kolektif, di Pogul tu, pada tu imam. Kalau ustaz ni naik khutbah, saya nak pakai baju hak kulit balun. Adu depan. Kalau dia buat leceh tu imam kami punggung dia. Dia abang tu imam. Kalau imam panggil juga kali dengan imam kena. Punggung tu imam. Saya pergi. Saya cabang dia, haram tak main pun. Dia tak main pun. Dia kata dia duduk di rumah dia 3 km daripada masjid. Dia kata dia dengar tazkirah. Saya kata orang UMNO semayang tak sah. Kalau tak aku letak lagi dah. Rumah 3 km tu dalam rumah dengar kuliah. Dia hebat. Rumah tu di masjid pun tak dengar. Dia marah di mana?
Main jumpa imam tak jumpa saya. Saya sikit-sikit lagi nak sebut nama dia. Ini dia seluruh. Kalau dia kacau lagi, saya akan sebut nama dia dalam khutbah, saya akan doa dalam sembahyang Jumaat tu. Boleh nafilah untuk dia. Orang tu kerja JKR, molek ni. Jangan bagi sebut nama. Geram tak ada ni lah masalah. Siang tadi puasa, tak boleh nak marah, malam dia nak marah. Dah dia tak bersama mengaji, siap tu habaq lagi, ustaz-ustaz tak ada SPM, tak layak mengajar dia. Dia kata hang pun tak layak ikut Nabi tak ada SPM. Imam Syafi'i tak ada SPM. Pak hang dulu pun tak ada SPM, betul hang tak ada jadi anak pak hang. Kata ni, ada masyarakat dulu orang berjawatan tapi otak macam lembu. Lembu cerdik pada dia. Lembu tak makan dia orang. Ya. Lembu dia makan orang bukan. Orang ni dia kedarah ni tak kira apa dia kedarah. Baik. Itu yang ketiga. Kena slow sikit. Kita nak muncul lagi panas sangat tuan-tuan baik. Dan yang ketiga tuan-tuan, isti'dad yaumil rahim. Kita kena buat persediaan sebelum kita mati. Kita nak mati, kita nak buat ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu lihat apa bekalan yang kamu nak bawa di akhirat. Malam ni andaikan kita mati malam ni, andaikan imam kita mati tak ada di Indonesia malam ni, amin, dakhala jannah, masuk syurga tuan-tuan, mati dalam Ramadan ni insya-Allah. Dia besok nak balik, besok pulang kan? Kahwin lah orang sini satu. Siapa sudi kat tangan? Tapi bawah 20 ya. Jangan yang 60 tahun tak mau ya. Tuan-tuan, persediaan nak mati. Apa kita nak buat persediaan nak mati? Kalau nak masuk jamban, nak pergi tandas, nak masuk tandas, nak buang najis pun kena bayar. Takkan nak masuk syurga free tuan-tuan. Sebab itu kita kena ada persediaan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita lakukan dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Dalam bulan Ramadan kita sedekah dapat pahala wali. Kalau sahabat Nabi boleh derma tuan-tuan sampai Abdul Rahman berumur, dia kata, aku lagi derma, lagi kaya. Heran. Sampai tak mau menega. Abdul Rahman bin Auf sampai tak mau menega dah pasal kaya. Dia derma tuan-tuan. Kita tabung lalu, tabung tak penuh. Lalu sekali lagi tabung tu. Ni malam terakhir ni, 10 terakhir Ramadan ni, biar duit tu bila bubuh keluar balik. Bubuh dalam tabung tu keluar balik. Kita tengok penuh sangat, tak boleh masuk dah. Itu baru betul kalau kita nak persediaan sebelum mati. Malam ni kita balik-balik tuan-tuan, kita mati malam ni. Silap tadi bos RM1 dalam tabung. Silap. Misal tuan-tuan, ada satu surau tu lah ya Allah, bubuh kapek pun busuk tuan-tuan. Saya kempen malam tu suruh tukar kapet baru. Lebih kurang dalam 10,000 juga tuan-tuan. Kempen tuan-tuan. Habis tazkirah, ada orang bagi cash 5,000. Dia kata ustaz nanti kami kena cari 5 lagi. Apa cari ya? Aku abang 5,000. Apa pergi cari pula 5,000. Lepas tu dia kata telefon baru ni, kata ustaz siap, duit dah dapat 10,000. Sebenarnya ustaz pergi baru ni setiap orang Ramadan masih ustaz kalau kempen dapat 10,000 dah. Ustaz, kapet berapa apa? Hijau lah. Yang kotak di luar biru macam apa? Aku semayang tak macam apa? Tuan-tuan ambil kali dengan aku lah. Mayang pun tak macam. Seluruh dia biru pelaku. Doktor pesan kat saya, tengok benda hijau sihat. Saya nak tengok hijau tu biru juga. Oh tak biru ni. Jangan, kalau lain apa, jangan biru. Muslimat yang dirahmati Allah, kita buat persediaan mati. Dalam bulan Ramadan ni, kita latih diri kita bangkit awal. Betul tak? Suami kita yang payah bangun pun boleh bangun lagi. Tidak ibu-ibu. Kalau tu abang bagi semua bang, saya abang di pasar dari surau, pergilah semayang awal sikit. Saya pergi ada Pak Komat. Ya bang, ada Pak Komat kan nak pergi apa? Tak lah. Hari tu bising ada tadi. Abang, orang dah habis diri dah, abang nak semayang dia apa? Hang diam boleh tak? Sagi lepas dengar pun tak pergi semayang. Mau bini dia. Siap isteri senyap. Tapi bulan puasa ni isteri kau suami pun dah bangkit. Betul tak? Betul tak?
Tambah kalau bini kau, bang, sok 5 minit lagi nak habis. Ha? 5 minit lagi? Dia bangkit. Dia pergi dapur, dia cari lok, ada apa tak ada. Han tak masuk apa, kami oi. Mana dah abang, cek pun baru bangunnya. Masuk dalam bilik, tengok botol susu anak tinggal serat. Pak pun Allah membalas Nabi Muhammad. Pak balas setengah, mak setengah. Sok depan susu anak amalan tu. Betul anak ayah, bagi baca dari. Tuan, abang kata habis, nak habis sok, dia bagi. Tapi kalau abang kata ni orang habis mayang dah, tak apa, itu mayang dia rumah. Di bulan Ramadan kita jadi orang yang terbaik. Ibu-ibu, bapa-bapa sekalian. Jadi kesimpulan daripada tazkirah kita ni, bila kita ada takwa, kita jadi orang yang baik dunia dan jadi orang yang baik di akhirat. Isteri jadi baik, suami jadi baik. Dalam bulan puasa ni isteri cakap lembut je. Dia, no takut hilang pahala. Suami pun cakap lembut, nak marah kami ni. Yang cakap lembut, isteri pun panggil yang seronok. Tok pun panggil tak tuan, abang. Ada tak tok memang ni? Kalau bisa panggil kat tuan tu, panggil tuan, mana ni panggil abang. Try balik panggil tengok, tuan tak lena malam ni. Tu buka gigi bola cawan kan. Dah elok. Nah, tak kata lah nak tidur bisik jangan tinggal tuan ni. Semua yang lu masuk dalam tengok. Ada makan apa itu? Masuk ayak dalam tengok ni. Tuan ni ke tempat dia cuci lah. Tuan tak lena. Dia rasa tak haru. Dah 20 tahun dah hang tak bisa panggil buah abang, malam ni panggil abang. Tok tak lena. Minggu depan tok dengan takwa pergi klinik bidung buat kad merah, tok Bandung. Sebab tuan tak lena. Misi kata tok apa duk mari tok? Buat kad lawat tak nama lagi. Tok 72 apa ada lagi tak? Ustaz tu dia suruh saya panggil abang. Saya panggil abang, tuan tak lena. Dia kacau sampai sok. Wajana bulan puasa ni rezeki Ramadan. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ni sama ada rakyat maupun pemimpin, apa saja jawatan kita dalam dunia ni, umat Islam menjadi umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini umat Islam yang ada di Syam, di Mesir, Syam iaitu Palestin, Syria, Lebanon, itu negara Syam. Ya Allah uji mereka dengan peperangan yang dahsyat. Dan Nabi dah janji dah akan ada peperangan demi peperangan demi peperangan di situ. Dan umat Islam di situ akan korban begitu banyak karena Allah takdirkan mereka syahid. Dan mereka tak makan apa dalam bulan Ramadan. Dia buka puasa tu tentu ada yang jilat batu dia. Ada apa? Kita karaoke tuan-tuan buka puasa bukan takat kurma, buat pikai apa. Ada yang tak ada nak beli, naik motor jam matahari, apa tak ada. Ni dolok hidung pula jilat. Depot hidung pun tak ada, kering habis. Kan? Kita kira ada juga. Agak tak ada naik motor tu 740. Tak ada nak pergi mana? Allah walaka syurtu wa bika aman. Wala islam aftatul. Kalau nak nampak pula orang tu. Jelai dah sikit lepas tu jalan balik, sambung memang maghrib lagi sambung makan balik. Dia buka puasa tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pertemuan kita diberkati Allah. Dan ini malam yang ke-27. Ghalibnya ulama kata malam 27 ni dia Lailatul Qadar. Ghalibnya. Tapi tak seperti malam ni. Tapi malam ini juga wajib kita mencari Lailatul Qadar bagi orang yang mahukan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sempena bulan merdeka yang ke-56 dalam negara kita, saya mengucapkan selamat menyambut kemerdekaan. Selamat menyambut hari raya. Dan ada lagi satu kemerdekaan yang Allah nak bagi kepada kita, iaitulah dibebaskan daripada api neraka Allah. Inilah kemerdekaan yang wujud dalam 3 hari lagi berbaki dalam bulan Ramadan ini. Carilah tuan-tuan sekalian, Allah merdekakan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyub mu'allimina 'anna. Allahumma la tudhi barakata 'ulumihim 'anna. Allahumma barik lana fima
بقي من شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.